Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa PES, kita akan berkongsi dua kisah yang viral. PES, story yang pertama apa dia? Story yang pertama kita nak kongsikan kisah seorang selebriti popular Hollywood. Kalau kita sebut nama dia memang dikenali ramai. Tapi kenapa kita nak cerita kat dia ni? Kejap lagi kita share. Yang kedua apa pula Ash? Yang kedua mengenai seorang individu ni, dia pergi ke kedai makan. Dia nak order air. Okey. Lepas tu pekerja kat kedai makan tu tak sampai-sampai. Busy sangat. Lepas tu apa yang dibuat? Apa yang dia buat kalau nak tahu, jom kita layan OBTV. Okey PES, untuk berita pertama OBTV untuk kali ni, nak tanya PES lah. Kalau PES kan pelakon Hollywood, siapa PES paling minat sekali? Saya rasa saya pilih Angelina Jolie kot. Daripada dia berlakon cerita Tomb Raider dulu, memang mantap sampai hari ni. Nampaklah awak memang minat. Nampak persamaan dia? Resemblance saya ada betul. Kalau awak Ash, awak tanya saya. Kalau awak? Kalau saya pun sebenarnya banyak jugalah. Tetapi yang paling saya minat adalah Keanu Reeves. Sebab apa? Ni, dengan cerita pelakon terkenal itu, dikatakan sangat merendah diri dan personalitinya berbeza kalau nak dibandingkan dengan pelakon-pelakon Hollywood yang lain. Betul Ash, sebab tak lama dulu pernah viral dekat laman media sosial di mana dia menggunakan kereta api sebagai medium transportasi dia untuk dari satu tempat ke satu tempat lain. Dan lagi yang mendapat pujian, pengguna kereta api turut berkongsi foto momen-momen Keanu Reeves ni sendiri memberikan tempat duduk kepada seorang wanita, gentleman kan. Dah lah, humble. Gentleman pula tu. Gentleman. Memang idola lah PES. Baru-baru ni Ash, sekali lagi Keanu Reeves viral di laman media sosial apabila dia telah dilihat menolong, membantu kru penggambaran mengangkat barang-barang penggambaran, orang panggil equipment lah, ketika penggambaran sedang dilakukan. Sebab biasanya lah kalau awak nampak kan, selalunya artis kalau habis je scene, dia akan buat apa? Dia akan berehat, dia akan senang cerita get ready untuk next scene lah. Touch up sikit. Betul, touch up sikit. Tapi tak untuk Keanu Reeves, dia tolong. Mana yang boleh tolong, dia tolong. Betul lah, kalau dia berlakon banyak cerita action mesti penat. Lepas tu dia angkat barang equipment tu berat-berat pula tu. Betul. Dengan sebab dia naik tangga tau. Tangga tu memang tinggi, nampaklah dia macam, tapi dia still senyum. Nampaklah dia ikhlas Dia ni, pelakon ini dikatakan turut menghadiahkan jam mewah kepada pelakon-pelakon stunt untuk filem terbarunya, dan dikatakan setiap satu jam ni berharga RM10,000. Wow, RM10,000. Dan RM10,000 tu bukan dibagi kat seorang. Ada 3-4 orang stuntman, tapi dia bagi semua untuk semua. Memang dia, orang kata, kenal jasa lah. Bagi dia, katanya tanpa stuntman tu, satu filem tu tidak akan berjaya. Okey, berita yang seterusnya. Berita yang kedua ni ceritanya agak kelakar sikit lah. Kalau pergi kedai makan PES, benda apa yang boleh membuatkan PES rasa marah sangat? Wow, kalau bab kedai makan ni selalunya, kalau saya lah personally, dua faktor je. Sama ada kita dah duduk situ 5-6 hari waiter tak datang ambil order, ataupun kalau kita dah order 2 bulan kemudian baru makanan tu sampai. Itu memang paling pantang Ash. Orang memang paling pantang benda tu. Pernah jadi dah sebelum ni? Pernah jadi, dan baru berlaku baru-baru ini. Mungkin lepas ni PES boleh menggunakan taktik yang digunakan oleh pemuda ini. Apa yang dia buat? Sebab apa? Pemuda ini dengan selambanya membasuh air sebab tunggu lama sangat. Sebab waiter nak minta order tak sampai-sampai. Dengan cerita hampir setengah jam jugalah ditunggu. Lama nak tunggu air. Dan difahamkan pemuda tersebut dia buat macam tu disebabkan dah terlalu lama sangat tunggu pekerja datang ambil order. Sampai dia sendiri pergi dapur buat air. Malah apa yang lebih mencuri tumpuan adalah pemuda itu siap memancung bukan untuk air untuk dirinya saja, tapi juga untuk rakan-rakannya yang lain. So saya rasa pemuda ni macam agak next level jugalah. Dia punya tahap kesabaran tu dah sampai ke puncak. Betul. Lepas tu dia nampak dapur kat depan tu je, dia buat air. Betul. Rasa macam daripada dia tunggu lama-lama tekak dah kering kan, might as well dia buat sendiri. Betul tak? Dan lepas ni saya rasa kalau lah servis kedai makan lambat, saya rasa mungkin pun saya akan buat macam tu lah. Sebab baru-baru ni, macam awak tanya tadi, baru-baru ni kita orang pergi kedai makan, lauk semua dah sampai, nasi putih yang tak sampai-sampai. Allah. Apa kita orang buat? Kita orang pergi sini dapur, minta akak tu nasi. Ada je nasi? Ada je. Macam mana tu? Risau risau. Okey guys, tak lama dulu perkara ni pernah dah orang bangkitkan dekat laman sosial media, di mana topik ini menjadi perbualan serta perbincangan hangat netizen. Kalau nak tahu, topiknya adalah bagaimana pekerja-pekerja R&R ni pergi dan balik kerja. Sebab jelas takkan nak lalu highway kan? Dan betul. Kalau tak lalu highway pula, diorang lalu jalan mana dan sebagainya. Betul, persoalan ni sering kalau kita singgah, kita fikir abang-abang akak-akak ni duduk mana? Ada rumah dekat belakang ni ke kan?
Setelah pelbagai jawapan dan andaian dari warganet, akhirnya seorang individu ini tampil menjawab persoalan misteri ini. Bagaimana para pekerja RR ini pergi bekerja kerana ada juga yang berfikir bahawa pekerja ini adalah makhluk lain dan tidak pulang ke rumah. Amboi, sampai macam tu sekali. Ada juga setengah orang berfikiran jauh sampai macam tu sekali. Pelik kadang-kadang risau. Sebab apa? Menerusi satu video yang dikongsi di laman Twitter, seorang lelaki merakam laluan kecil menaiki motor. Sambil dia naik motor dia rakam bersama isteri dia, menunjukkan laluan yang dilalui mereka yang mana menghubungkan R&R ni dengan jalan kampung. Tapi keadaan jalan tu mungkin berbeza-beza lah ikut tempat. Menurut lelaki ini lagi ada juga pengangkutan yang akan mengambil para pekerja di hujung kampung dan bergerak bersama-sama. Lebih-lebih lagi pada waktu-waktu senja, waktu gelap kan, bahaya kan. Namun begitu, kebanyakan jalan hanya boleh dilalui oleh pengangkutan kecil sahaja seperti motor. Malah ramai yang turut berkongsi pengalaman bekerja di pusat rehat itu dan juga tidak sanggup untuk bekerja lagi kerana faktor keselamatan. Ada juga yang macam tu. Dan ada juga yang memberanikan diri melawan arus lebuh raya untuk pulang dengan cepat. Bahaya tu bang. Tapi tu bahaya tu. Betul bahaya. Macam tu lah ceritanya Tapi tak apa. Sebab apa? Akhirnya semua persoalan netizen akhirnya terungkai sudah. Semua dah terjawab. Macam mana pekerjaan R ni pergi dan balik kerja. Risau sampai ada orang yang fikir bukan-bukan. Dia ingat makhluk lain lah sebagainya Astaga. Janganlah. Tak baik fikir bukan-bukan. Risau. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Kalau kita tengok dekat luar negara Patch, semua prank yang anda pernah lihat mesti ekstrim dan brutal. Betul? Bercakap pasal prank ni Patch, satu perkara telah berlaku kepada seseorang yang buat prank. Apa tu? Jadi dia telah mati ditembak gara-gara pranknya. Menerusi laporan New York Post, seorang wanita dilaporkan maut ditembak selepas didapati melakukan prank berpakaian hantu untuk menakutkan jiran-jirannya. Dan menurut portal berkenaan, wanita Meksiko yang berusia dalam lingkungan 20-an itu dikatakan menyamar dalam sebagai hantu dengan mengenakan gaun putih dan veil. Wanita tersebut dipercayai berpakaian seperti sosok urban legend Amerika Latin La Llorona, iaitu hantu wanita yang menangis kerana kematian anak. Warga setempat mengaku melihat hantu wanita itu pada tanggal 15 Oktober yang turut melaungkan ayat Emisios yang bermaksud anakku. Malah menurut New York Post, salah seorang penduduk setempat sempat merakam wanita itu sebelum ditembak beberapa kali oleh seorang warga yang ketakutan Patch. Kan tak pasal-pasal je. Lepas tu jadi apa pula Patch? Setakat ini masih tiada penahanan yang dibuat berkaitan dengan insiden penembakan itu dan kes tersebut masih dalam siasatan pihak polis setempat. Saya rasakan Dan prank berpakaian seram dan sebagainya ni dah tak dipakai lah. Dah tak legit dah nak guna. Dah 2021. Sebab takut benda-benda macam ni lah jadi. Betul-betul setuju dengan Patch. Sebab ada je prank yang tidak mendatangkan ketakutan ataupun mengganggu orang. Banyak lagi cara lain lah orang kata kan. Harap insiden ni dapat membuka mata content creator di luar sana, lagi-lagi yang suka buat konten-konten prank ni. Kalau macam awak kata awal tadi kan, kalau boleh nak planted ke acting kasih wow lah, tu satu. Tapi kalau awak kata diva AA lah, dia kata muhasabah lah. Muhasabah diri anda. Okey, dan untuk berita pertama OBTV kali ini, kita semua sedia maklum bahawa jodoh, ajal dan pertemuan adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebagai manusia tidak mampu untuk menolaknya. Betul. Dan bila cakap pasal jodoh, ia boleh datang melalui pelbagai cara. Dan bila ia datang, bila ia datang tanpa disangka, dan itu merupakan saat paling indah untuk kita. Indah sangat dia bunyinya. Tapi saat tu belum tiba lagi lah. Kan? Untuk saya atau awak saya tak tahulah. Nak dijadikan cerita, seorang gadis ini bertemu jodoh hasil daripada pertolongan kawannya di Twitter. Menerusi video yang dimuat naik oleh Kira20, kelihatan dia berkongsi kisah bagaimana dia bertemu jodoh dengan tunangnya yang dikatakan hanya berkenalan selama 3 bulan. Ada chemistry. Kalau main FIFA tu chemistry full. Color green. 100%. Faham? Kawan gadis itu sengaja mempromosikan dirinya yang sedang mencari jodoh di laman Twitter. Nama akaun
tu tweet jodoh NY. Oh, boleh cuba lepas ni. Cuba Dia meletakkan beberapa keping gambarnya. Kawan gadis tersebut juga sempat memberitahu bakat serta keistimewaannya di dalam tweet berkenaan. Oh, betul. Dan tak lama selepas itu, berkat pertolongan kawan gadis itu, akhirnya terpaut dengan gadis itulah terpaut dengan seorang jejaka. Dari perkenalan hanya 3 bulan, mereka telah mengikat tali pertunangan baru-baru ini. Alhamdulillah. Orang kata kalau dah jodoh tu tak ke mana, Ash. Betul tu. Saya setuju dengan awak, Dan. Tapi Dan, maaflah Dan. Saya kesian kat awak sebab awak macam dah lama single. Awak kesian dengan saya? Saya kesian dekat awak. Saya macam mungkin saya boleh tolong awak untuk upload tweet dekat Twitter untuk carikan jodoh untuk awak. Boleh. Saya galakkan lah. Kalau boleh cari gambar yang elok-elok. Banyak. Lepas tu listkan perangai saya yang baik-baik. Awak ingat tak yang baik-baik mana satu? Nanti awak WhatsApp saya. Saya WhatsApp lah, saya listkan senang. Saya copy je. Okey guys, berita Obi TV yang seterusnya ini, kali ini kita nak kongsikan kisah yang agak menyeramkan, Ash. Betul. Menurut individu yang dikenali dengan nama Emir Aslan, kejadian seram itu berlaku sekitar jam 4 pagi ketika dia dan beberapa individu lain pergi ke belakang rumah untuk melawat kucing peliharaan mereka. Tetapi siapa sangka sedang asyik mereka bermain dengan kucing, tiba-tiba mereka terdengar satu suara wanita. Seram Dan. Wanita tu dia sedang buat apa tau? Dia sedang tertawa-tawa. Oi, macam dalam movie. Macam dalam movie. Okey, berdasarkan perbualan tersebut, salah seorang daripada mereka pada awalnya menyangka bunyi itu adalah suara seekor burung. Tetapi mereka salah kerana meleset sangkaan mereka. Kenapa? Sebab di akhir video itu mereka terlihat satu kelibat putih berdekatan dengan pagar. Seram dengan penampakan tersebut, kesemua mereka terus berlari dan masuk ke dalam rumah. Sama juga kalau apa yang saya lalui, saya akan buat benda itu juga. Lihat di ruangan komen, ada sekelintir netizen mendakwa melihat penampakan makhluk halus itu berada di belakang sangkar kucing tu dulu sebelum berada dekat pagar tu. Maksudnya netizen pun dah nampak apa yang mereka tak nampak. Tajam mata netizen ni. Netizen dahsyat. Tak, masalahnya sekarang ni Dan, kenapa mereka decide untuk tengok kucing pada pukul 4 pagi tu? Kenapa tak tunggu terang sikit, subuh sikit? Ini lagi misteri. Ini yang lagi misteri. Betul-betul. Saya pun tertanya-tanya juga. Mungkin kita tak tahu. Mungkin perasaan rindu tuan kucing itu terhadap kucingnya, we never know. Maybe it's just content. We never know so. So we wish we wish you all the best. Okey guys, itu saja Obi TV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel yang menarik, anda boleh ke www.ohbulan.com. Betul. Untuk video-video yang best pula, jangan lupa subscribe YouTube Oh Bulan Official, kerana subscribe itu percuma. Betul. Dan nak bagi tahu juga penonton di luar sana bahawa Obi TV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 6.55 petang hanya di TV 9. Saya Isnordin. Saya Daniel Nawawi. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.